Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat pada unit 8, iaitu Jata Negara. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah 9.1.1, iaitu menyatakan sejarah jata negara. Sebelum kita melihat sejarah yang terdapat pada jata negara kita, mari kita mengenali satu lokasi ataupun tempat yang agak sinonim dengan pengurusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Ini adalah paparan di wilayah Persekutuan Putrajaya yang merupakan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Mari kita lihat apakah sebenarnya peranan ataupun simbolik kepada jata negara yang digunakan di negara Malaysia. Secara amnya, jata negara adalah lambang rasmi dan identiti negara Malaysia. Jata negara juga merupakan lambang rasmi kebesaran dan kedaulatan Malaysia. Jata negara menjadi simbol perpaduan, kemegahan dan identiti rakyat Malaysia. Terdapat pada pejabat kerajaan dan dokumen rasmi. Sebenarnya jata negara ini digunakan pada pejabat kerajaan. Kalau kita pergi pada satu lokasi ataupun bangunan yang melibatkan bangunan kerajaan, kita akan lihat jata negara pada bangunan tersebut, dan jata negara ini juga kita akan jumpai ataupun temui di dokumen rasmi kerajaan. Jata negara menjadi simbolik yang perlu dihormati dan dihargai supaya kedaulatan negara dapat dipertahankan. Dan jata itu sebenarnya membawa maksud lambang kebesaran negeri atau negara. Sekarang mari kita singkapi ataupun lihat sejarah jata negara Malaysia. Jata negara ini sebenarnya diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu dan menjadi kemegahan rakyat Malaysia. Dan jata negara ini telah mengalami beberapa perubahan yang bermula pada 1948. Ini merupakan jata negara Malaysia ketika itu. Kemudian mengalami beberapa lagi perubahan iaitu pada 1963. Dan seterusnya 1965, ini merupakan jata negara pada tahun 1965, dan kini penggunaan jata negara kita adalah seperti ini. Jadi mari kita lihat selanjutnya. Sekarang mari kita teliti yang terkandung pada jata negara iaitu pada tahun 1948. Pada jata negara tahun ini, ianya diperkenalkan pada 1948, dan dalam jata negara tersebut pada ketika itu ataupun pada tahun tersebut terdapat 5 bilah keris pada bahagian atas ini. Kemudian ada lambang Pulau Pinang dan juga Melaka. Di sini lambang Pulau Pinang dan di sini lambang Melaka. Seterusnya terdapat 4 warna di bahagian tengah ini iaitu putih, hitam, merah dan kuning. Dan dalam jata negara pada tahun tersebut juga terdapat perisai, di sini perisai yang disokong ataupun dipegang oleh 2 ekor harimau di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan di atas perisai ini terdapat bintang pecah 11 serta bulan sabit yang berwarna kuning. Jadi kalau kamu bilang bucu dia ni, ianya adalah bilangan 11, sebanyak 11. Seterusnya, di bawah perisai ini terdapat cogang kata, iaitu kalau kamu teliti, cogang kata tersebut
Ianya menulis bersekutu bertambah mutu dalam tulisan Jawi dan juga bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris ianya ditulis sebagai unity is strength. Iaitu membawa maksud, kalau bersekutu itu membawa maksud sebenarnya bersatu antara satu dengan yang lain supaya menjadi lebih kuat. Maksudnya di sini adalah perpaduan. Sekarang kita lihat apakah perubahan yang berlaku pada jata negara pada tahun seterusnya. Sekitar 1963, jata negara telah diubah selepas penubuhan Malaysia. Ini adalah jata negara pada tahun 1963 dan ini jata negara pada tahun 1948. Jadi mari kita lihat apakah perubahan yang telah berlaku. Okey, pada tahun 1963, lambang Melaka telah diubah kepada pokok Melaka. Pada tahun sebelumnya ataupun pada jata negara sebelumnya, itu 1948, logo ataupun lambang Melaka adalah seperti ini pada bahagian ini. Tapi pada tahun 1963 telah berlaku perubahan dengan digantikan oleh logo ataupun lambang pokok Melaka. Seterusnya, lambang Sabah, Sarawak dan Singapura telah diletakkan di bawah perisai ini. Dan di bawah perisai, cogan kata bersekutu bertambah mutu telah diubah daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu dan tulisan Jawi masih lagi dikekalkan. Seterusnya kita lihat terdapat juga perubahan pada bintang ataupun yang ini, kalau sebelumnya 1948 bintang itu pecah 11. Sekarang pada 1963 bintang ini telah pecah kepada 14. Seterusnya terdapat lagi beberapa perubahan pada jata negara Malaysia yang berlaku pada sekitar 1965. Jata negara ini telah diubah iaitu melibatkan pengguguran lambang Singapura kepada bunga raya. Kalau sebelumnya, pada tahun 1963 terdapat lambang Singapura, negara Singapura yang berwarna merah, tapi kini pada tahun 1965 telah digantikan dengan bunga raya dan seterusnya menggugurkan lambang Singapura dalam negara Malaysia. Sekarang mari kita lihat apakah perubahan yang berlaku pada jata negara setelah 1965. Jata negara yang terkini yang diguna pakai sehingga kini adalah seperti ini setelah mengalami beberapa perubahan. Jadi mari kita lihat apakah perubahan yang telah berlaku. Jata negara ini telah mengalami perubahan melibatkan lambang negeri Pulau Pinang. Kalau pada tahun sebelumnya, jata negara yang terdapat pada lambang negeri Pulau Pinang adalah seperti ini. Tapi seterusnya telah dikemas kini menjadi lambang seperti ini. Dan terdapat juga perubahan dari segi lambang di negeri Sarawak dan juga Sabah yang telah diubah suai. Ini adalah lambang bagi negeri Sabah, sementara ini adalah lambang bagi negeri Sarawak. Kita lihat apakah perubahan yang telah berlaku. Kalau sebelumnya, lambang negeri Sabah adalah seperti lambang ini. Dan lambang negeri Sarawak adalah ini. Kemudiannya, ianya telah diganti dengan lambang yang terkini, iaitu di negeri Sarawak yang ini dan juga ini adalah negeri Sabah. Malahan juga, dua ekor harimau ini juga telah diubah menjadi lebih realistik. Apa itu realistik? Iaitu keadaan sebenar. Maksudnya paparan yang kita lihat ataupun gambaran ini lebih terperinci berbanding dengan gambar dua ekor harimau pada jata negara pada tahun 1965. Dan apa yang masih dikekalkan adalah bintang pecah 14, bulan sabit, 5 bilah keris, pokok Melaka, 4 warna ini iaitu melibatkan warna putih, merah, hitam dan juga kuning. Malahan cogan kata di pada bawah perisai ini juga masih jadi dikekalkan iaitu bersekutu bertambah mutu.
Dan jata negara ini digunakan sehinggalah kini di lokasi-lokasi bangunan, rasmi kerajaan dan juga surat menyurat melibatkan urusan rasmi kerajaan. Sekarang fokus kita adalah K.9.1.4 iaitu menyatakan kepentingan menghormati jata negara. Jadi mari kita lihat apakah sebenarnya kepentingan kita untuk menghormati jata negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, terdapat beberapa sebenarnya kepentingan bagi kita untuk menghormati jata negara. Antara kepentingannya adalah jata negara ini merupakan identiti dan lambang kebesaran negara serta menjadi kedaulatan negara yang perlu kita pertahankan. Dan jata negara ini juga adalah satu lambang kemegahan dan kebanggaan rakyat yang perlu kita hormati dan pelihara. Dan jata negara ini juga menjadi satu lambang rasmi negara kita. Merujuk juga kepada satu simbol perpaduan di antara kalangan rakyat dalam negara kita. Dan jata negara ini menjadi satu pemangking semangat patriotik rakyat di negara Malaysia. Secara ringkasnya, pembelajaran kita pada hari ini telah menjurus kepada dua sub-unit yang utama. Yang pertama, kita telah melihat kepada jata negara, memfokuskan kepada sejarah perubahannya yang berlaku pada tahun 1943 dan seterusnya 1963 dan 1965. Dan jata negara yang berlaku perubahan juga telah diguna pakai sehinggalah kini. Pada sub-unit yang kedua, kita telah melihat beberapa kepentingan dalam menghormati jata negara. Jadi cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat kamu manfaatkan dan tambah ilmu untuk mencintai negara kita. Okay, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.